mana-mana bengkel sebelum ni ataupun dah ada guna ke PLS ni? First time first time. Okey lah, first time. So untuk yang first time boleh ikut ke? Ataupun saya terlaju sangat ke, terlampau laju ke apa ke? Cuba kecap doktor. Apa dia? Cuba kecap. Okey. Boleh Doktor. Ya. Okey, macam tadi doktor kata kalau macam yang kita ni, yang cara ni lebih kurang untuk EFA lah kan? Okey. Okey, kalau macam kita ni EFA yang kita ada item dan kita belum bentuk lagi teori dia, dia belum ada dia punya item-item untuk satu-satu konstruk tu. So kalau yang macam tu kita tak boleh nak mulakan dengan lukis dia punya grafik bagaimana teori tu berhubung. Kalau macam tu boleh kita guna PLS ni ke tak? Macam mana maksudnya benda ni tak ada? Kalau macam kita, kalau saya guna EFA lah, kalau dari EFA kita akan kalau misalnya kita ada 10 elemen untuk kita tentukan konstruk. So daripada analisis EFA misalnya, dia bagi kita bahawa akan wujud komponen 1, komponen 2 dan kita boleh susun nanti untuk kita lukis dan untuk itu lepas tu kita confirmkan guna CFA lah misalnya contoh kalau kita guna Amos. So kalau macam kita guna PLS ni kan, kita nak explore dulu, kita ada item dan kita nak bentukkan konstruk daripada item kita tu. Komponen lah yang terbentuk daripada item. Okey. Okey, faham. So maksudnya dalam PLS apa step yang perlu dibuat terlebih dahulu kita mesti specify dulu kita punya path. Maksudnya dia datang dengan konstruk dulu, dia tak boleh datang dengan item. Okey. Nah, dalam konsep PLS ni dia kena ada path. Maksudnya daripada teori, kita baca pembacaan kita dalam teori tu, kita dah ada berapa ketul yang kita nak masukkan, yang kita nak uji, nak kaji. Berapa ketul, berapa konstruk, berapa variable yang kita nak ada. Kita kena specifykan path itu dahulu. Barulah kita datang dengan item dan sebagainya. Okey doktor. Kejap. So maksudnya daripada doktor kata tu, kalau kita ada, even item kita tu bukan berada dalam tempat dia, kita akan susun dululah ikut kita punya kefahaman bahawa ini menjurus kepada item komponen 1 yang kita buat ni. So kita susun dan kemudian bila kita tengok dia bukan berada pada tempat dia, kita boleh sesuaikan ikutlah kaedah-kaedah yang tadi tu. Betul macam tu? Ya, betul. Dan item tu pun mestilah datang daripada teori kan? Daripada teori, daripada questionnaire sebelum ni yang digunakan untuk mengukur konstruk tu kan? So kita kena dapatkan benda tu dulu lah dan kita buat barulah kita masukkan dalam PLS, kita tengok dia punya pattern dia macam mana. Baik. Okay. So saya teruskan ya. So sebelum saya terlupa, kita punya yang tadi tu HTMT tu. Seperti yang saya mention, kita nak ubah ke, nak gabung ke, dia mestilah berdasarkan kepada teori yang kukuh ya. Teori yang kukuh. Dan kalau nak delete pun, kena hati-hati juga. Kadang-kadang bila kita delete, dia sudah memberi kesan kepada kita punya macam mana kita nak terangkan finding kita nanti ya, sama ada benda tu cukup, tak cukup dan sebagainya. Kadang-kadang dia menjejaskan konsep suatu variable yang kita perkenalkan, menjejaskan konsep. Maksudnya kadang-kadang tak capai konsep tersebut. Walau bagaimanapun untuk support, kalau berlaku juga perlu buang juga, maka untuk menjelaskan konsep tersebut kita boleh merujuk kepada satu paper yang dihasilkan oleh dia berkenaan dengan pembentukan item, penggunaan 1 ataupun 2 indikator. Saya selalu sebut dalam kelas ni nama dia, tiba-tiba hari ni kenapa banyak kali lupa ni. Item ejaan dia HAYDUK. Hedak ke apa nama dia tu. Yang tu cari paper tu tahun 2008 kalau tak silap macam tu, ataupun Google je item
HAYD. Nanti keluarlah paper ni. So boleh rujuk pada paper tu macam mana dia nak menjelaskan konsep suatu variable dengan bersandarkan kepada satu ataupun dua indikator ataupun dua item sahaja. Ya. Boleh baca paper. Okey, so apa yang kita dapatkan tadi, kita kena report ya. Untuk measurement model ni, untuk bagi reflektif punya measurement model kita kena report. Report dia summary dia macam ni lah, kita ambil indikator dia, apa dia, variable dia apa, indikator apa, loading dia tadi berapa, then dia punya composite reliability CR dia berapa, ABE, then attachkan jadual, cross loading, kolonlaka dan juga HTMP. Okay. So ini cara macam mana kita merumuskan dalam thesis, kita report, kita punya assessment untuk measurement model. Okay. So tadi kita sudah selesai untuk assess measurement model bagi reflektif, ya, reflektif punya item. Dan kita belum tengok lagi untuk formative item. Okay. So sekarang ni sebelum rehat, kita akan tengok macam mana kita nak assess formative measurement model. Okay. Formative measurement model kita tidak tengok banyak benda. Kita hanya tengok 3 benda sahaja. Okey, sebelum saya lupa lagi. Okey, sebelum saya pergi kepada formative ni, yang tadi macam mana untuk kita dapatkan result yang bagus untuk measurement model ni? Caranya tak lain tak bukan ialah kita nak kena juga buat pilot test, pre-test dan sebagainya. Sebab kefahaman responden terhadap soalan kita akan menentukan cara dia menjawab dan akan menentukan data yang kita ambil itu berkualiti ataupun tidak. Okay. Setiap ayat soalan kita mestilah mengikut tata cara pembangunan instrumen yang betul. Mestilah clear, mestilah objektif, tak ada double meaning, tak menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik yang orang tak faham dan sebagainya. Okay, so semua tu perlu diambil kira. Dan sebaik-baiknya sebelum kita buat pilot, kita buatlah pre-test dahulu. Buat pre-test, panggil beberapa orang yang mempunyai ciri yang sama dengan kita punya responden. Daripada populasi itu ambillah beberapa orang. Dan dalam satu kelas kan, mungkin ada 15 orang, 16 orang. Bincang dulu dengan mereka setiap soalan yang kita nak tanya tu. Sama ada mereka faham ataupun tidak. Bagi mereka bincang soalan dan bagi mereka jawab. Okay. Itu adalah pre-test. So, kita kalau boleh, orang betul-betul faham soalan kita, tahu tujuan kita buat apa, dan baru kita ulangi soalan tu. Kalau orang tak faham, tak ada no point lah kita edarkan questionnaire. Jadi setelah pre-test tu, kita ubah balik soalan kita. Kalau ada perubahan yang kita dapat feedback daripada dalam kelas tu, dari segi penggunaan perkataan ke, dari segi bilangan soalan yang terlalu banyak ke, dari segi struktur ayat yang bersimposio, tak direct to the point dan sebagainya. So kita cuba dapatkan maklumat tersebut semasa pre-test. Dan kita ubah balik baiki soalan. Bila dah baki soalan, barulah kita pergi kepada pilot test. Ambillah minimum sampel dalam 30 ke 5 ke, buatlah pilot test. Daripada pilot test, kita dapat analisis yang pertama. Ya. Analisis yang pertama berkenaan dengan reliable ke tak kita punya instrumen tadi, questionnaire. Okay. Katakan pada peringkat pilot test, ada banyak benda yang tak reliable dan tak valid, maka pada masa ini kita kena ambil peluang untuk betulkan balik. Betulkan item-item yang mana yang tinggi reliability kekalkan, yang mana yang kurang baiki balik. Dan baiki balik, bila dah baiki balik, seboleh-bolehnya lah kalau ada banyak masa, buatlah post test. Ya? Lepas pilot tu buatlah post test pula. Panggil lagi 2-3 orang dalam grup yang kecil, ya, bincang balik soalan yang telah melalui ibu proses tadi. Ya. Buat pre-test, buat pilot test, lepas tu panggillah kumpulan kecil bincang. Okey, ini soalan yang saya dah baiki. Daripada 100 soalan, saya dah kurangkan kepada 60 soalan. Ini perkataan-perkataan yang kamu minta saya ubah itu. Ini perkataan yang diubah.
dan sebagainya. Okey, ini soalan yang final. Boleh faham ke tak soalan ni? Dia boleh jawab ke tak? Ya, macam saya dulu bila buat pretest, dia kata, "Cik, kalau soalan macam ni kami biasanya dah ramai orang datang sini," dia kata, "tiap-tiap hari jawab orang datang buat research. So kadang-kadang kami pun jawab main-main dia." Itu adalah informasi yang penting untuk kita dapatkan kan. So tanya dia macam mana cara untuk jawab soalan supaya orang jawab dengan betul, dan dia beritahulah macam ni kan. Soalan macam tu pun masa tu pun banyak dan saya kena kurangkan, tapi tak boleh kurang sangat sebab dia akan menjejaskan kita punya konsep nanti. So pergi kepada minit yang maksimum yang kita boleh tolerate, then ubah, then lepas pilot test semua, barulah kita buat post test sekali lagi, bincang sekali lagi. Okey, ini adalah perubahan, macam mana dah boleh faham ke? Dah okey ke dengan jumlah soalan ni? Struktur ayat dah macam mana? Ada lagi tak perkataan yang tak faham dan sebagainya. So benda-benda semua kita kena ambil kira semasa kita design questionnaire, ya. Dan questionnaire ni kita tak boleh ambil indah lah, walaupun kita dah translate daripada question yang dah establish, yang mempunyai reliability yang tinggi. Tak semestinya ia memberi result yang sama kalau kita gunakan dekat kita punya environment, ya. Tak semestinya sama. Ia akan memberi juga perbezaan. Kadang-kadang valid di sana, tak valid di sini. Tak reliable di sana, tak reliable di sini, ya. Sebab dia bergantung kepada banyak faktor, termasuklah budaya dan sebagainya. So pembinaan questionnaire adalah satu elemen yang penting yang perlu ditekankan juga semasa sebelum kita dapatkan data yang sebenar. Okay. So once dah kita dah puas hati dengan kita punya soalan, barulah kita boleh dah. Dan satu lagi, kebanyakan orang juga dia kadang-kadang ada ambil ringan tentang instrumen development ni. Panel-panel yang dipilih hanyalah konten saja untuk tengok konten validity. Kadang-kadang pakar bahasa kita terlepas pandang, kadang-kadang pakar psikometrik kita terlepas pandang. Kalau seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya orang tu ada untuk menilai kita punya instrumen. Ya, kadang-kadang orang konten dia tak tahu aspek psikometrik. Ya, orang bahasa dia tak tahu konten. Kadang-kadang orang psikometrik dia lebih kepada macam mana soalan tu sesuai dan tak sesuai untuk kita punya responden. Cara kita tulis itu kita tahu macam mana kita nak balas kepada soalan tersebut nanti macam mana. Tapi dari segi bahasa mungkin adalah, dari segi konten mungkin kita tak tahu. So kalau boleh ketiga-tiga jenis orang yang boleh validate soalan kita tu nanti, kalau boleh dia ada, ya, bahasa, metrik dan juga konten. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk kita dapatkan satu questionnaire yang baik. Tambah-tambah lagi siapa yang membuat bidang pengukuran dan penilaian, yang itu wajib kena ada, ya. Sebab bidang dia adalah penilaian, pengukuran dan penilaian. Okey. Okey, berbalik kita pada proses seterusnya untuk formatif, ya. Okey, kalau reflektif tadi, kalau item-item kita kurang daripada 0.708, kita boleh sewenang-wenangnya buang. Okey, tidak memberi kesan apa-apa kepada kita punya model. Sebab apa? Sebab ianya adalah reflektif. Dia tidak mengubah apa-apa kita punya konsep sebab dia datang daripada konsep itu sendiri. Konsep tu yang akan mengubah item reflektif, bukan dia yang mengubah konsep, bukan dia yang mengubah latent variable. Tapi dalam kes formatif kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab item-item kita tu nanti akan mengubah kita punya konsep, bukan akan mengubah kita punya konsep ataupun kita punya variable ataupun kita punya construct. Bukan construct kita yang akan mengubah dia, mengubah item, ya. Yang ni kena berhati-hati. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya delete item kita jika kita tak mencapai significant reliability-nya, ya. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa 3 sahaja yang ada? Sebab dia punya ciri dia memang lain, ya.
Sebab yang tadi kita lebih kepada composite. Ya, kalau formative ni dia lebih kepada dia ada ciri-ciri factorial tu tadi ya. Okay. So yang ini kita akan tengok kepada redundancy analysis satu. Yang keduanya kita akan tengok VIF. Yang ketiganya kita akan tengok outer weight significance. So 3 benda ini memadai untuk kita menilai model pengukuran yang berbentuk formative. Okay. Sebelum tu kalau siapa-siapa yang dalam ramai-ramai ini ada bidang background statistik, kalau ada benda-benda yang tak tepat saya kata, then kena bagi tahulah kena bagi tahu sebab dalam mana-mana kelas pun saya prefer orang statistik ada untuk bantu saya. Kadang-kadang istilah-istilah yang digunakan tu kadang-kadang orang layman ni lain pemahamannya dengan orang statistik ya. Masa sini dia lagi tahu mendalam ya. Saya pun bukan bidang latar belakang statistik ya. Kalau orang yang ekonomi ke, ya dia kena tahulah statistik dan sebagainya. Yang tu dia punya knowledge tu lagi depth ya. Saya background saya engineering. Masa PhD dia tukar kepada social science. Okay. Okay, so 3 benda ni yang kita perlu tengok. Okay. First kali kita pergi kepada model kita. Okay. Okay, model kita ni saya akan cuba tukarkan knowledge ni kepada formative punya construct ya. Ini sebagai contohlah tujuan untuk kita guna dalam bengkel ni ya. Dari segi kajian yang asalnya model ini berbentuk reflektif, tapi dalam hari ini untuk tujuan bengkel kita tukar dia kepada formative. Okey, untuk tukar dia kepada formative kita klik kanan dan kita tekan switch between formative dan reflective. So bila kita tekan saja dan dia terus bertukar anak panah dia kepada formative. Okey. Okey. So dia terus bertukar kepada formative. Okey. So untuk assess formative ni basically dalam satu model kita boleh ada konstruk yang berbentuk reflektif dan boleh campur dengan konstruk yang berbentuk formative. Tak ada masalah ya. Cuma nanti masa penilaian dia akan berbezalah. Masa penilaian reflektif kita akan tengok ini interest, control dan decision saja. Masa penilaian formatif kita hanya tengok part knowledge saja. Okey. So tak ada masalah untuk kita ada beberapa model formatif dengan reflektif dalam satu framework, dalam satu model penuh. Okey. Okey, tadi saya lupa tunjuk trik kan. Okey, senang je. Tadi kita step by step kita lukis kan. Yang paling senang sekali kalau nak lukis benda ni semua, tak apa ikut step tadi. Pergi dekat item ni, shift, select, contohnya confident ni 5. Saya ambil confident 1 sampai confident 4 saja. Okey. Kita tak payah lukis mula-mula tadi, kita start dengan lukis, lepas tu masukkan data dalam ni kan. Okey, ni cara yang paling simple. Pergi dekat item, highlightkan dia, tarik kat mana-mana, lepaskan. So dia dah ada, automatic ada. Ya, automatic ada ni, automatic ada construct, automatic ada apa ni, item dan size dia pun automatic sama saja. Okey. Tu cara yang paling cepatlah untuk kita dapat model. Tu saya lupa beritahu tadi. Okey. Okey. So sekarang ni kita dah ubah ni kepada formative. So kita kena tengok apa sebenarnya yang kita kena assess dalam formative ni. Okay. So untuk formative ni ada 3 benda. First sekali kita nak tengok convergent validity dia. Okay.
sejauh mana item-item tu melekat pada dia punya konstruk. So untuk membuat ni, kita kena ada satu proses yang kita panggil redundancy analysis. Okay? Redundancy analysis nama dia. Macam mana kita nak buat ialah kita kena create satu global item dan juga satu dummy construct yang sama untuk kita melihat perhubungan di antara kedua-dua konstruk tersebut. Kita nak tengok dia punya correlation di antara konstruk asal dan konstruk dummy, sama ada ia kuat ataupun tidak. Ya, okay, biasanya kita akan ada satu konstruk ni. Contohnya saya ambil yang paling bawah sekali, yang paling bawah sekali. QUAL. Ini adalah quality, qual. Qual ni adalah satu konstruk asal yang diwakili oleh item-item qual 1 sampai qual 8. So 8 item ini membentuk quality. Okay, secara formatif. Untuk kita melakukan redundancy analysis, kita kena create satu dummy construct iaitu qual G ni, dummy construct, dan kita kena ada satu global item. Global item ni nak dapat kat mana pula? Okay, global item ni sebenarnya kalau daripada awal, tadi first step kan sebelum kita nak gunakan VLS ni untuk melakukan research, first step tadi saya kata kita kena specify dia punya, ya. Ada soalan ke tadi? Tak ada, Okay, tadi first step tadi kita kena specify kita punya structural path model tu ada berapa IV, ada berapa IV, macam mana laluan dia, dan kita kena tahu juga dia punya measurement ataupun item tu macam mana kan. So pada masa tersebut juga kita kena tentukan model kita tu sama ada reflektif ataupun formatif. Kalau daripada awal kita dah tahu model kita tu ada reflektif, ada formatif, maka kita memerlukan satu global item yang kita design daripada awal. Global item ini adalah satu item yang dummy. Okay? Kenapa kita perlukan global item ni? Sebab tujuan dia untuk kita gunakan semasa redundancy analysis nanti. So maksudnya dalam questionnaire kita, kalau kita tahu kita nak menggunakan formative punya approach, ada konstruk formative, maka dalam questionnaire tersebut perlu ada global item. Global item ni maksud dia, katakan tadi quality ni tadi, dia diwakili oleh 8 item yang membentuk quality. Tapi untuk yang dummy, dia hanya diwakili oleh satu sahaja item yang akan menerangkan tentang quality. Okay. So 8 berbanding 1. Secara mudahnya kita boleh katakan bahawa ke-8 ini diwakili oleh hanya satu item sahaja yang kita panggil item global. Okey, sama sahaja 8 item ni untuk mengukur quality dengan 8 item. Ya, latent variable dengan observed variable ni adalah 8. Sama juga dengan ini diukur oleh latent variable quality diukur oleh observed variable ni, ya, diukur oleh item ni hanya satu sahaja, ya, satu item saja mengukur quality, ya. Okay. So katakan terlepaslah, katakan dalam questionnaire kita tiba-tiba terlepas untuk kita letakkan global item, tak ada, tak collect. Okay, so nak buat macam mana? Jadi tak boleh buat apalah, kita hanya boleh nyatakan dalam thesis kita tidak test redundancy analysis, kita tak buat. Sebab apa? Sebab tak ada global item. So kalau nak, kena ada global item daripada awal lagi. So global item ni macam mana? Contohnya tadi satisfaction dengan hotel kan. Kita nak mengukur satisfaction tadi, kita base kepada 3 item seperti yang kita tengok tadi. Makanan, servis dengan orang. Semua orang kena bagus, makanan kena sedap, servis kena cepat. So ketiga-tiga item ni dia akan membentuk satisfaction dekat hotel. 3, Okay. Macam mana pula global item mengukur satisfaction ni? Okay. Global item dia akan direct kepada pertanyaan satisfaction tersebut. Okay.
dia tidak diwakili oleh ketiga item ni, dia hanya diwakili oleh satu, di mana kita bertanya, adakah anda berpuas hati dengan apa perkhidmatan hotel ini? Kalau dia jawab setakat mana dia puas hatilah, pada skala berapa dia puas hati, pada skala 10, pada skala 5, 7, 20, so dia akan rate kan dia punya satisfaction tadi berdasarkan satu soalan yang kita tanya tadi. Ya, satu soalan kita panggil global item. Okay. Tapi global item ni kenapa kita jarang gunakan satu item? Sebab dia very limited untuk menerangkan konsep puas hati tadi. Kalau kita tanya, you puas tak? Setakat mana you punya kepuasan terhadap hotel ni? So satu soalan tu you boleh tekankan apa tentang satisfaction? Tak boleh nak tekankan apa-apa kan, setakat level tinggi rendah puas hati itu saja. Tapi kalau 3 item tu tadi untuk menerangkan konsep kepuasan tadi, kita dapat ulas dari segi okey, kepuasan ni dilihat dari segi orang menggunakan servis yang cepat, yang bagus, dan dari segi makanan yang murah, yang sedap, dan dari segi bilik yang cantik dan sebagainya. Ini adalah kepuasan orang terhadap hotel tersebut. So lain kita punya perbincangan ya. Itu perbezaan lah macam mana kita gunakan item yang sikit dengan item yang banyak dari segi penerangan konsepnya. Okay. So nak tak nak, untuk formative, kalau kita ada formative, kita kena buat redundancy analysis ni, dan untuk buat redundancy analysis kita perlu ada global item. Okay. So macam mana kita nak analysekan dia? Okay, kita boleh pergi dekat kita punya PLS. So semua sedang guna PLS masing-masing kan? Saya harap semua orang akan buat sama-sama lah supaya kita dapat terus dapat mengalami proses untuk membuat model ni, Smart PLS ni, sebab dia akan meningkatkan keupayaan kita untuk mengingat. Kalau kita hanya mendengar dan melihat sahaja tanpa buat, dia percentage untuk kita ingat tu dia kurang sedikit berbanding dengan kita membuat dan mendengar pada masa yang sama. Okay, so kita akan membuat redundancy analysis untuk construct knowledge. Sebab apa? Sebab hanya knowledge yang constructnya adalah formative. Okay, so saya akan create satu projek baru di bawah career decision ni menggunakan data yang sama, iaitu data pemantapan ni. Okay, so apa yang saya perlu buat ialah saya klik kanan dekat career decision ni, saya klik kanan. Okay, kemudian saya akan pilih create new path model. Okay, bila saya create new path model, saya akan namakan dia redundancy analysis. Okay. Okay, bila saya namakan dia, saya tekan OK. Dan dia akan mewujudkan satu projek baru menggunakan data yang sama. Okay. Okay, so macam mana kita nak lukis model kita? Tengok balik model kita, dia merangkumi apa? Dia merangkumi knowledge. Okay, so knowledge 1 sampai knowledge 4 ya. Okay, so kita lukiskan balik, kita ambil knowledge 1 sampai knowledge 4. Mana knowledge? Okay, ini knowledge. Knowledge 1. Okay, knowledge 1 sampai 4. Klik dekat knowledge 1, shift, anak panah ke bawah. Okay, select knowledge 1 sampai 4. Ambilkan dia, drag, masuk ke tengah ni, lepaskan. Then kita ada satu construct dengan item untuk knowledge. Kita renamekan dia lah. Okay, rename dia namanya knowledge. Okay, kita tekan OK. Okay, kalau kita tengok anak panah dia keluar kan. Bila keluar, ini menandakan model ni adalah reflective. So apa yang kita perlu buat ialah kita tukarkan dia kepada formative. So klik kanan,
switch between formative or reflective. Bila kita tekan, automatik tanda panah dia akan masuk ke dalam bulatan. So, model kita dah jadi formative. Okay. So, kat mana dia punya global knowledge? So, kita create satu global knowledge. Okay, untuk projek ini dia tidak ada global item, ya, sebab model ni asalnya semua reflektif. So, saya akan ambil dummy saja. Saya akan ambil dummy saja. Saya akan ambil jumlah total score untuk knowledge 1 ni. Okay, total score untuk knowledge. Saya akan bawa dia kepada sini dan saya letakkan dalam model. Okay, ini bukan data asal, Ini bukan data asal, ini hanya dummy saja. Okay, so saya letak kat sini. Saya pindahkan dia kepada kanan. Item dia. Okay. Okay. So sekarang ni saya renamekan dia sebagai knowledge G global. Okay. Item dia pula, kalau ada item global, gunalah item global tu yang kita collect daripada awal kan. Daripada awal kita collect item global ni, ini data yang kita perlu masukkan dekat sini. Okay. Cuma hari ni saya gunakan bukan data sebenar lah. Okay. Cuma anggaplah ia sebagai knowledge global. Okay. So sekarang ni kita tengok merah lagi, kita kena connectkan dia daripada knowledge kepada knowledge G. Okay. So bila kita dah siap, maka kita dah ready untuk kita tengok redundancy analysis. Okay. Kita nak tengok ialah apa? Kita nak tengok dia punya correlation ke atas garisan ni. Kalau seboleh-bolehnya correlationnya adalah tinggi. Dia mestilah lebih besar daripada 0.8. Okay. So bila kita dah ada, kita pergi pada calculation. Okay, calculate, tekan calculate. Kemudian pergi kepada algorithm. Okay. Okay. Kemudian start calculation. Okay. So sekarang ni kita nak tengok atas ni ada berapa, atas line ni ada berapa dia bagi. Okay. Value korelasi antara knowledge dengan knowledge G ni, value dia adalah 0.927. Bila 0.97, dianya lebih besar daripada 0.8. Okay. Kena lebih besar daripada 0.8. Barulah valid dia punya, barulah establish dia punya ni apa ni redundancy analysis ni. Okay. So value ni kita kena report dalam thesis. Ambil value ni dan report dalam thesis. Okay. Cumanya kalau katakan kita bila kita run redundancy analysis ni, tiba-tiba value dia kita dapat kurang daripada 0.8. Kita dapat 0.6, kita dapat 0.7 dan sebagainya. Tak ada masalah, jangan risau. Kita masih boleh menggunakan value tersebut, tapi kita kena cite lah siapa yang kata value tersebut boleh digunakan untuk kita establish redundancy analysis ni dari segi korelasi tu. So biasanya kalau dalam exploratory punya study, nilai yang 0.6, 0.7 dah memadai ataupun boleh diterima dalam exploratory research. So dalam kes ni bolehlah cite HARE 2014, HARE 2016, boleh cite Nunnally, siapa-siapa lagi lah yang membincangkan tentang perkara ni. Okay, so itu first kriteria, ya. First kriteria redundancy analysis ni untuk kita assess formative model. Okay. So next kita ada dua lagi
step yang perlu kita buat untuk dapatkan penilaian model penuh untuk formative model. Okay? So yang ni tak ada masalah, boleh copy dan paste ke dalam thesis, buat jadual. Okay. Kemudian kita akan tengok, ya. Doktor, kan kita doktor buat global item tu, tapi kalau kita tak buat, tak ada. Okay, katakan data dah collect, dah tak ada global item lah maksudnya. So dalam thesis kita kena report bahawasanya kita tak buat redundancy analysis. Ya, kita hanya buat 2 step lagi. Okay. Hanya report sahaja. Doktor. Tapi kalau ya. Contoh soalan untuk global item ni macam mana? Dia direct questionnaire. Dia straight to the point. Kalau kita nak soal tentang apa? Macam tadi, satisfaction. Ya? Sejauh mana, pada skala berapa anda satisfied dengan servis hotel ini? Okay. Walhal kalau sebelum tu untuk mengukur satisfaction ataupun kita panggil latent variable ni, minimum yang kita perlu ada item adalah 3 kan. Biasanya kalau kita belajar 3 item minimum untuk mengukur sesuatu konsep yang abstract. Macam satisfaction, macam apa lagi, yang konstruk yang abstract macam tadi, knowledge, semua tu abstract kan. Macam minat, interest, abstract. Macam apa lagi, kematangan, maturity, itu juga adalah abstract. So untuk mengukur abstract tu, kita memerlukan 3 minimum item yang kita panggil observed variable. Barulah kita boleh mengukur latent variable tu tadi, minimum. So contohnya kalau nak kata saya garang, dengan tengok pada muka, misai tebal, janggut panjang, adakah saya garang? Tak cukup lagi, itu salah satu kriteria. Muka tak senyum. Okey, muka tadi misai tebal. Yang kedua, muka tak senyum. Itu kriteria kedua untuk kita kata bahawa orang tu garang. Lepas tu kriteria ketiga bila cakap suara kuat. So cakap kuat, misai tebal, muka ketat, tak senyum, itu boleh mewakili seseorang yang garang. Cukuplah 3 minimum tu, kita dah boleh kata orang ni garang. Selagi mana tak cukup 3 item ni, 2, 1, kita tak boleh katakan orang tu garang. Mungkin dia misai tebal sebab ni tempoh PKP tak boleh pergi kedai gunting, so tak sempat shave kan. Kalau satu sajalah, kalau kita bergantung pada faktor misai tebal tadi. Kalau kita nak bergantung kepada faktor muka tak senyum, memang dia lahir macam tu tapi hati dia baik. Tapi itu tak semestinya dia garang. That's why kita menggunakan 3 item minimum. Tapi dalam keadaan global item ni, kita tak perlukan 3 item untuk mengukur orang tu garang tadi. Okey, kita terus tanya dia, pada pendapat saya, dia ni adalah seorang yang garang tahap maksimal, tak boleh bawa bincang contohnya. Itulah. So dengan satu item tu kita panggil item global yang mana terus direct kepada garang itu tadi. Okey, jadi dia dah bentuk skill ke ataupun dia atau tidak garang tu? Okey. Dalam keadaan dalam keadaan analisis tertentu, kalau dalam SPSS bolehlah kita gunakan ya ataupun tidak semua kan. Tapi dalam kes ni dia lebih bersifat tadi kan 5 consideration yang kita perlu ingat tadi ya. Composite, scale, apa tadi tu data, normality ke tak, semua tu. So salah satunya ialah dari segi coding dan juga skill sajalah. So itu satu pertimbangan untuk kita gunakan PRS. So maksudnya kita kena soalan kita tu mestilah dalam bentuk skill lah. Skill lah. Okey, jelas betul. Okey doktor. Ya. Dan kes yang sama ni lah. Kalau macam kita, let's say kita ada 7 item. 7 item sebab macam kalau lah kita dah lepas dah collect data kan. So dari 7 item tu kita tengok satu item yang kita sendiri yang tentukan yang item tu boleh jadi item global. Pun boleh tak buat macam tu? So kita tak kena faham. tak. Macam mana? Kalau macam kita adalah 7 item kita dah buat. Lepas tu kita baca balik item-item kita ni, satu ni kita boleh jadikan dia macam global item. Tapi kita tak decide dari awal. Boleh tak berlaku macam tu? Oh, okey. Maksudnya kita tak specify daripada kita gunakan
item yang sedia ada yang kita dah dapat tu je untuk kita sekali sifatkan dia tu global. Kita nak gunakan dia untuk global. Boleh ke tak? Okey, dia biasanya kalau kita specify item daripada awal, kita base kepada, kita jangan develop item kita sendiri kan, kita base kepada orang lain yang guna kan, orang lain yang develop. Okay, katakan contoh macam tu, kita item yang kita dah develop tu biasanya dia akan ada spesifik, dia akan measurable, dia apa lagi tu, objektif kan, dia memenuhi sifat-sifat tersebut untuk kita bentuk satu item. Dalam item yang global ni dia kadang-kadang boleh mengabaikan salah satu sifat tersebut. Dia adalah lebih kepada satu statement yang general. Yang general. Contoh, saya bagi contoh saya mampu menggunakan teknologi Zoom dengan sempurna. So yang tu sifat apa tu? Adakah dia spesifik? Adakah dia objektif? Macam mana kita nak tahu dia sempurna? Macam mana kita tahu dia mahir? Berbanding dengan kita dalam soalan kita, dalam aplikasi Zoom saya tahu macam mana share video. Dalam aplikasi Zoom saya tahu macam mana nak mute suara. Dalam aplikasi Zoom saya tahu macam mana nak tukar background kepada background kelapa, jambatan dan sebagainya. Itu adalah lebih spesifik berbanding dengan tadi mahir dan tahu dengan bagus tadi kan. Itu lebih bersifat general lah. Kalau item kita bersifat yang macam tu, maka bolehlah kita consider dia sebagai global item. Kalau tak, hanya berbincang tentang macam mana nak tukar background, macam mana nak tukar suara, nak guna gambar, yang tu belum lagi sifat-sifat global item yang minimum. Tapi kalau dalam pembentukan item, instrumen yang soalan, kita lebih kepada yang tadi lah, yang bersifat objektif dia tu, yang tahu tukar gambar, yang tahu tukar suara, itu sepatutnya ada dalam pembinaan questionnaire. Ya? Dia ada beza dulu lah. So kalau bersifat yang lebih spesifik objektif tu, maka kita tak boleh consider dia sebagai global item lah, kecuali kalau item tu secara general saja kan. Saya mahir menggunakan Zoom. So mahir macam mana? Kan? So kalau ada yang macam tu, maka bolehlah consider dia sebagai global item. Kalau tak lah, ya. Boleh Doktor, satu soalan. Ya. Model saya ada 4 IV. Ada 4 IV dan keempat-empat IV itu berbentuk reflektif. Okay. Jadi saya hanya report reflektif je lah. Measurement dan juga structure lah. Okay. Jadi saya tak report untuk formative sebab model saya tak ada yang berbentuk formative. Kecuali untuk second order dan high order dan low order lah. Okay. Jadi saya nak tanya doktor, dalam thesis saya tak report untuk formative. Adakah examiner akan tembak saya di situ? Tak report untuk? Examiner akan tembak saya untuk formative tu. Oh, adakah tak? Tak ada. Sebab memang kita hanya report, model kita hanya reflektif saja. So kita hanya report apa yang model kita ada lah. Ya. Kecuali kalau model kita tu ada part reflektif dengan part formatif, maka pada masa tersebut kita kena report dua-dua. Kalau tak cukup satu saja, salah satulah. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okay. So ini adalah redundancy analysis ini adalah yang pertama untuk kita dapatkan nilai dia. Okay. Ada dua lagi benda yang kita perlu dapatkan, ya, iaitu selain daripada redundancy analysis, tadi value tadi kita ambil lah, kita report Yang keduanya kita kena tengok collinearity. Collinearity ni sama ada item tu bertindak dan sebagainya lah. So untuk kes ni kita kena tengok VIF, nilai VIF. Nilai VIF ni biasanya mestilah mestilah kurang daripada 5. Okay, so kat mana kita nak tengok VIF ni? So kita pergi dekat kita punya PLS yang kita dah buat tadi. Okay. Yang ni redundancy analysis ni saya dah boleh tutup, ya. Saya tutup sebab tak digunakan lagi.
Okay. Okay, so saya nak tengok VIF. Okay, untuk formatif ni saya kena run balik. Saya kena run balik algoritma saya. Dan daripada result saya terus pergi kepada bawah ni. Collinearity statistic ataupun VIF. Okay, so bila kita klik dekat VIF, dia memberikan dua window. Satu untuk outer VIF, satu untuk inner VIF. So VIF mana yang kita nak pilih? Since model measurement biasanya adalah model outer model. Measurement adalah outer model. So kita kena pilih outer VIF. So pastikan nilai VIF ni semua mestilah kurang daripada 5. Okay, 5. Tengok dekat ni lah knowledge lah. Jangan tengok dekat atas ni. Sebab atas ni adalah item-item yang reflektif. So pergi dekat knowledge, tengok nilai knowledge. So basically nilai dia diberi kat sini semuanya adalah di bawah 5. So kita ambil nilai ni, copy dan paste masuk dalam thesis report untuk VIF value. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga kita perlu tengok adalah nilai, kena buat assessment untuk significant relevance of the formative indicator. Maksudnya kita kena tengok indikator tu signifikan ataupun tidak. Macam mana nak buat? Kita kena pastikan bahawa outer load, kalau reflektif kita tengok outer loading, kita tengok nilai dia lebih daripada 0.708. Tapi dalam kes ni untuk formative indicator ni kita akan tengok weight dia. Untuk dapatkan nilai weight dia tu, kita kena tengok, kita kena run bootstrapping. Okay, ingat kalau melibatkan apa sahaja, melibatkan signifikan, maka kita kena run bootstrapping. So kat mana kita nak tengok? Kita akan tengok di knowledge saja. Kita akan klik bootstrapping. Okay, kita pilih bias corrected basic bootstrapping to tail pada 0.05 dan kita start calculation. Okay. Okay, bila kita dah start calculation, kita kena pergi dekat outer weight dekat sini. Tengok dekat sini. Okay, kita nak tengok bila kita klik outer weight dekat sini, kita nak tengok value-value untuk knowledge sahaja. Okay, so kita tengok knowledge 1, 2, 3 dan 4. Okay, knowledge 1. Tengok knowledge 1 kepada knowledge 2 kepada knowledge 3 kepada knowledge 4 kepada knowledge. Kita tengok kat sini, kita tengok nilai ni. Knowledge 1 kepada knowledge 2 kepada knowledge, 3 dan 4 seterusnya. Okay, so kita ambil value dia kat sini. Tengok value dekat sini. Tengok value dia, ini value dia. 0.1, 0.4, 0.2, 0.4. Okay, kalau nak ikutkan value dia mesti lebih besar daripada 0.5. Tapi ada dalam kes tertentu, kita tak perlu tengok sini, kita tengok ini, P value ataupun T statistik. Value ni mestilah signifikan. Ya, value ni mesti signifikan. Kalau tak signifikan, maksudnya item kita tu tak berapa reliable. Okay, so kalau kita tengok, ada dua item iaitu knowledge 1 dan knowledge 3. Yang mana lebih besar value dia daripada 0.00. Ataupun T dia kurang daripada 1.96. Ya, T dia kurang daripada 1.96, maka value ini tidak signifikan. Okay. Okay. So macam mana kita nak buat? Kalau value tak signifikan? Adakah kita boleh buang? Nak buang tidak boleh, sebab apa? Sebab okay, kalau kita tengok kat sini, kat tepi ni kita boleh tengok kita boleh ubah value apa yang kita nak dia paparkan dalam kita punya model. So dalam kes ni saya try paparkan outer weight dengan T value.
T value ataupun P value lah, mana-mana kita boleh pilih. Yang ni saya pilih T value, so dalam kurungan ni nilai T sebenarnya, T value. Kalau kita test hypothesis, kita kena tahulah nilai T kan. Sebab nilai T, sample T dan sebagainya. So nilai T ni mesti besar daripada 1.96. So yang ni kurang, so maksudnya 2 tak signifikan, iaitu 0.1 ni dan juga 0.3. Adakah kita perlu buang? Persoalannya, kalau kita buang, dia telah mengubah konsep asal. Okey. Dia telah mengubah konsep asal di mana ini sebenarnya, bila ingat tadi, bila sini berubah, sini akan berubah. So maksudnya sekarang ni kita kena justify kenapa kita tak boleh buang berdasarkan kepada teori. So teori kita mesti strong untuk justify benda ni perlu ada dekat sini untuk kita mengukur knowledge ataupun membincangkan konsep knowledge ini. Okey, so kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk buang. Okey, tapi dalam tesis kita, kalau katakan benda ni berlaku, yang dalam kes untuk hari ni saya expect banyak masalah yang berlaku lah, sebab data dia memang sikit lah daripada data yang sebenar. Okey, katakan benda ni berlaku, ya, so kita kena justify ikut teori. Kita tak boleh buang ini disebabkan oleh ini. Kena mention dalam tesis kita bahawa benda ni tidak berdasarkan data yang kita ada, benda ni tidak mencapai validity yang sepatutnya yang kita boleh test dengan significant of test tadi tu. So ada beberapa item yang kurang daripada nilai yang sepatutnya ada. So kita tak boleh nak, kita tak pada masa cuma kita tak boleh nak buang, kita kena mention item ini tidak boleh dikeluarkan disebabkan oleh dalam teori satisfaction ni, benda ni memang wajib ada. Memang orang kalau tak ada benda ni, dia akan jadi benda lain. So ulas lah kenapa benda tu ada dari segi sumbangannya daripada satisfaction tu, apa dia, orang ukur, tengok apa, support dengan pengkajian. So itu cara kita untuk kita kekalkan cara kita macam mana kita nak trade formative punya construct, ya. Okey. So walau macam mana pun, walaupun kita report, still kita kena buat peringkat kedua tu lah. Structural model kena buat juga. Cumanya kita nyatakan daripada awal benda ni tidak mencapai value yang kita nak establish. Doktor dah boleh break, doktor. Okey, dah pukul 1:06 dah. Okey. Kebetulannya dah cukup step untuk kita formative ni. Okey. So apa yang sikit lagi sebelum kita break sikit lagi. So apa yang kita perlu buat ialah ketiga-tiganya tu nanti, ketiga-tiga value ini, okey. Ni kena report lah. Kena report dalam jadual. Dalam jadual ni rumusannya kita ada formative dia, kita ada formative indicator, apa dia ni convergent validity dia. Ya, yang kita test guna redundancy analysis tadi, kita dapatkan validity dia yang lebih besar daripada 0.8 kan. Okey, yang weight dia berapa, nilai weight dia, yang WAF, dia punya T value dan P value, yang mana significant tak significant tu kita nyatakan lah. So bila semua tu dah siap, maka kita sudah complete untuk kita menilai model measurement model bagi item yang formative dan juga item yang reflective. Okay. So selepas ini kita boleh masuk ke peringkat seterusnya untuk kita tengok hubungan di antara konstruk dengan konstruk, untuk tengok bolehkah kita menjawab hipotesis kita. Okay, signifikan ke tak dan sebagainya. So yang tu kita akan tengok selepas kita rehat nanti. So kalau ada apa-apa persoalan sebelum kita start, selepas rehat nanti pukul 2 kita start, sebelum kita pergi kepada structural model tu, kita akan cuba menjawab dulu soalan-soalan yang berkaitan lah. Okay, so kita berhenti dekat sini dulu. Kita akan masuk balik selepas solat Zuhur, baca Quran dan sebagainya. Kita masuk balik pukul 2 Zuhur pukul apa? Zuhur pukul 1:18. Semayang, baca Quran kejap. Okey, pukul 2 cepatlah pukul 2. Okey.
So pukul 2 kita akan mulakan balik kita punya kelas. Okay? So jumpa lagi pukul 2. Boleh rehat dulu. Ya. Right. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih doktor.